Tragedi banjir buruk di Selangor. Sebangan terkini situasi banjir di 5 negeri. Selangor terus merekodkan peningkatan mangsa banjir Di Sepang. Terdahulu beliau berkata semua mayat. Selangor pula mencatatkan 16,000, manakala Melaka dengan hanya satu pusat pemilihan sementara. Kan 5 volt hingga 12 volt untuk menghidupkan sistem ni serta 3 MHz frekuensi. Dalam sistem suntik IQ ni terdapat salah satu sensor iaitu water level sensor, di mana water level sensor ni dia berfungsi apabila air banjir itu masuk ke dalam kawasan tadahan air banjir. Sebelum dimasuk ke smart tunnel, air akan dikumpulkan dalam kawasan tadahan air banjir. Jadi, bila air banjir ketika itu lebat, maka water level air akan menaik dan water level sensor ni dia akan detect air itu, paras air itu makin lama makin naik. Dia akan keluarkan bacaan dekat current meter itu tadi. Setelah keluar bacaan paras air tadi tu dalam current meter, maka information tu dia akan hantar kepada skedar tu tadi melalui signal. Okey, bila skedar ni dapat signal daripada suntik IQ ni tadi, daripada sistem ni tadi, maka terjadilah mod 1, 2, 3 tadi. Jadi skedar itu tadi dapat detect mod berapa yang tengah berlaku sekarang dan akan terus automatik kawal smart tunnel, penyedia dan bak untuk kita lencurkan air banjir itu tadi ke dalam smart tunnel. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kumpulan kami pilih water level sensor yang digunakan dalam flood detection system untuk smart tunnel
oleh company Smart. Okay. So untuk dapat lagi detail info, untuk dapat lagi detail explanation pasal sensor yang digunakan ni, kami telah adakan satu sesi interview bersama salah seorang yang berpengalaman besar dalam bidang sensor dan juga mesin. So sebenarnya kalau nak diikutkan, kami sepatutnya interview pihak Smart tu sendiri. Tapi setelah kami dah contact, setelah kami dah email pihak Smart untuk sesi interview ni, kami tak dapat apa-apa persetujuan dari pihak sana. So tak dapatlah nak buat interview bersama pihak Smart atas sebab-sebab yang tertentu. Jadi sebab itu kami telah memilih Encik Yusri bin Baharudin sebagai panel yang boleh berkongsi sedikit sebanyak ilmu tentang sensor yang digunakan ini. Okay, jadi sesi interview ni telah dijalankan secara online. Okay, siapa Encik Yusri ni? Encik Yusri ni dia merupakan seorang yang mempunyai banyak pengalaman dan telah bekerja dengan bermacam-macam jenis sensor sepanjang beliau bekerja lah. So kami telah memilih, sebab itulah kami telah memilih beliau sebagai sumber rujukan kami untuk tahu lebih dalam, untuk tahu lebih lanjut tentang water level sensor yang digunakan dalam flood detection system pada smart tunnel. Biasanya jenis sensor yang macam mana yang digunakan yang untuk detect water level masa banjir berlaku? Dia ada 3 jenis lah. Yang pertama yang saya sebut tadi ialah water level yang menggunakan Cooper. Dia ada Cooper, surrounded Cooper. So dia detect by how many water that conduct into that Cooper. Yang tiga dia pakai hydraulic. Dia macam sistem kalau kita tengok water pump bila air flush tu kan. So kalau water tu naik, so dia detect ada satu silinder. So silinder tu detect pun boleh jadi. Dan yang kedua ialah water level pakai road saya tengok dia pakai road yang dia pakai road conductor tu. Kemudian dia macam lever lah, tapi dia punya teori seperti yang sensor yang pertama saya sebut tadi lah. Teori dia lebih kurang ni. Terangkan apa ni Encik terangkan sendiri tadi. Dari situ apa ada pendapat Encik lah, macam mana kita ataupun cara terbaik lah untuk kita mengatasi masalah tersebut. Adakah kita perlu tambah komponen lain ataupun kita boleh ada sambungan daripada sesi yang lain? Cara baik untuk mengatasi cara terbaiknya yang pertama tadi saya mention tadi, kita stabilkan dari segi kita punya software. Kita stabilkan macam mana nak stabilizekan kita punya software system in term of apa-apa cara. Banyak cara macam mana nak stabilizekan. Ada cara dia filter, dia ambil 1000 bacaan, dia filterkan kepada 10 bacaan. Itu panggil sampling frequency. So dalam sampling frequency dia ataupun dia digitizekan ataupun dia tukarkan pada analog signal kepada digital signal. Dipanggil ADC, analog digital converter. Tapi ada satu lagi cara ialah dia menggunakan analog signal dan dia tukar kepada digital signal. So beza yang tadi, kalau kita tukar dia ada macam saya cakap, dia ada threshold voltage, dia ada low and high dia. Daripada analog dia tukar pada low and high. Tapi kalau digitize ni dia ambil sampling frequency. Jadi kita macam belajar teori pula kan. Dia ada kita ambil satu frekuensi, kita ambil satu waveform, sine wave. Daripada sine wave tersebut dia digitizekan. Maksudnya okey, value kosong sampailah 0.1 dikira 1. 1 sampai 2 dikira 2. So dia buat satu, dia keluarkan binary number. Daripada binary number dia panggil PCM. Kalau siapa tahu PCM, boleh tahu. Daripada dia kita ada banyak jenis penukaran
Wujudnya satu lagi group iaitu advanced. So advanced ni ialah yang control wireless system, any back-end any back-end development. Back-end development ni contoh back-end development kalau kita tengok macam pernah pakai Blink. Ada Arduino. Blink tu macam apps untuk control Arduino tu. Dia macam so basically apps tu, so apps yang nak untuk control microcontroller. Microcontroller ni microcontroller kepada kepada sensor ataupun output input, itu panggil hardware. Programming dalam microcontroller software. Interface daripada user interface daripada apps kepada microcontroller dia panggil advanced ataupun IoT lah. Alright. So untuk jawab soalan ni, tadi muka 5 ada Untuk jawab soalan ni pada masa jangka panjang Okay. So of course mechanism tu sendiri. For mechanism dari segi Cooper ataupun any conductance ataupun any materials that can be that can be oxidized. Oxidize ni process oxidation. So any apa-apa material yang ada konduktor, iaitu besi ke, aluminium ke, copper, any yang boleh konduktor, of course akan berkarat. Okey, itu keluar sudah. Recommendation kami adalah janganlah kita membuang sampah merata-rata dan janganlah kita menebang pokok sesuka hati kerana banjir ini adalah bencana yang kita tidak dapat dielakkan. Namun begitu, kita dapat mengurangkan impak yang besar kepada masyarakat. Jadi, itu sahaja perbahasan video dari kami. Sekian, terima kasih.